Selamat sejahtera buat semua pelajar. Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan semangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, walaupun kita belajar sahaja di rumah, tapi cikgu harap pelajar-pelajar bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Okey, bersama dengan saya, Cikgu Syahrin, yang akan mengajar pelajar-pelajar berkaitan dengan pendidikan moral tingkatan 3. Okey, jadi dah sedia pelajar-pelajar? Okey, jika pelajar-pelajar dah bersedia, kita masuk kepada tajuk yang pertama. Okey, seterusnya. Okey, jadi pendidikan moral kita dalam bidang 1 berkaitan tentang pengenalan moral. Jadi pelajar kena tahu dulu apa dia moral. Okey, seterusnya. 1.1 pilihan bermoral, #pilihan bermoral. Okey, seterusnya. Jadi di akhir pembelajaran ini, pelajar-pelajar mungkin dapat menyelesaikan ciri pilihan bermoral. Jadi pelajar kena tahu apa dia ciri pilihan bermoral. Okey, seterusnya pelajar dapat mengenal pasti keperluan membuat pilihan bermoral. Okey, kita teruskan. Okey, kita pergi kepada ciri pilihan bermoral. Jadi dia terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, bertingkah laku baik, benar dan patuh. Okey, yang kedua, mengikut ajaran agama dan kepercayaan. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang. Dan yang keempat, mendatangkan kebaikan kepada diri dan orang lain. Jadi ini adalah ciri pilihan bermoral. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada ciri yang pertama, iaitu bertingkah laku baik, benar dan patut. Okey, jadi kat sini pelajar dikehendaki menghormati ibu bapa kita. Okey, sungguh kita tahu ibu bapa kita sudah banyak, sudah banyak berkorban untuk membesarkan kita, dan akhir sekali pelajar-pelajar perlu membalas jasa baik mereka. Okey, seterusnya bersikap jujur dan amanah. Jadi setiap perkara yang dilakukan, yang dikerjakan, pelajar-pelajar perlu bersikap jujur dan amanah, tidak menipu. Okey, tugasan yang diberikan dilaksanakan. Contohnya cikgu memberikan tugasan PDPR di rumah, jadi pelajar-pelajar laksanakan, itu dikira bertingkah laku baik, benar dan patut. Okey, lepas tu apa sahaja kerja yang dikerjakan oleh pelajar-pelajar sentiasa melakukan tindakan yang wajar. Maksudnya setiap perkara atau tindakan yang hendak dibuat perlulah wajar. Okey, seterusnya. Okey, ciri yang kedua, mengikut ajaran agama dan kepercayaan. Jadi masing-masing pelajar ada agama masing-masing. Okey, kita dalam Malaysia mempunyai pelbagai agama, pelbagai etnik. Jadi menjadikan amalan agama sebagai panduan hidup. Okey, jadi setiap agama cikgu tahu semuanya ada teras. Okey, ada panduan untuk kehidupan kita. Okey, semuanya menerapkan nilai-nilai positif supaya kehidupan kita sentiasa mengikut jalur yang baik. Okey, lepas tu menjadikan agama sebagai asas teras kehidupan. Okey, selagi kita berpegang kepada agama, selagi itulah kita akan sentiasa bersikap positif. Okey, seterusnya. Okey, ciri yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, jadi kat sini keterangan dia, pelajar perlu mematuhi peraturan sekolah. Okey, tidak ponteng sekolah, tidak melakukan jenayah, itu dikira mematuhi peraturan undang-undang sekolah. Okey, alright, seterusnya. Ciri yang keempat iaitu mendatangkan kebaikan kepada diri
dan orang lain. Contohnya, membantu orang lain dalam kesusahan. Nampak mereka yang memerlukan pertolongan. Contoh tak jauh, orang tu nak melintas jalan sahaja, kita turun ataupun kita bergerak untuk membantu mereka melintas jalan. Itu contoh. Okey. Contoh lain, nampak orang meminta sedekah, kita ada rezeki yang lebih, kita ada duit yang lebih, kita pun turut memberikan sedekah kepada orang tersebut. Okey. Itu contoh luar. Okey, contoh dalam kelas ke, okey, pelajar lain yang kita lihat tidak mampu untuk melaksanakan tugasan dan kita dengan sendirinya datang membantu untuk menyiapkan ataupun membantu pelajar lain untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Okey. Yang kedua, sayangi diri sendiri terlebih dahulu. Di sini kita punyai harga diri, kita perlu sayangkan diri kita dulu. Okey, barulah kita boleh sayang kepada orang lain. Maksudnya keadaan yang boleh mencederakan diri sendiri itu tidak perlu dilakukan oleh diri kita. Kalau boleh kita elakkan. Okey. Lepas tu, elakkan sifat menipu demi kepentingan diri sendiri. Okey, macam cikgu cakap, jangan berbohong, kita perlu jujur. Jadi setiap perkara yang kita laksanakan, elakkan daripada menipu untuk kepentingan diri kita sendiri. Okey, itu 4 ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Okey, seterusnya, pelajar perlu, apa dia keperluan membuat pilihan bermoral? Kenapa perlu membuat pilihan bermoral? Apa keperluan dia? Okey, kita tengok. Yang pertama, iaitu meningkatkan keyakinan diri. Okey, keperluannya dapat meningkatkan keyakinan diri kita. Okey, huraian dia, berhenti bandingkan kekuatan orang lain dengan kelemahan anda. Jangan cuba bandingkan kelemahan kita dengan kelemahan orang lain. Okey, kita cuba dapatkan sesuatu yang baru. Okey, kita cuba menandingi orang lain, bukan membandingkan dia dengan kita. Okey, lepas tu keyakinan datang daripada tindakan yang betul. Okey, jadi tindakan segala kerja ataupun segala perkara yang kita lakukan, jika dia betul, maka kita akan yakin. Okey, seterusnya, pilihan yang bermoral meningkatkan keyakinan diri. Ya, kalau kita berbuat sesuatu perkara, kalau kita berfikir positif, maka perkara yang kita akan lakukan itu akan meningkatkan keyakinan kita. Okey, seterusnya. Okey, keperluan membuat pilihan bermoral. Yang kedua adalah memelihara harga diri. Okey, jadi kat sini elakkan terjebak dengan aktiviti tidak sihat. Aktiviti kawan-kawan ajak, okey, melepak. Okey, melepak sahaja, membuang masa, maka kita kena elakkan. Lebih baik kita membaca buku, okey, menimba ilmu. Okey, lepas tu sentiasa memastikan maruah diri dan keluarga terjaga. Ini wajib bagi semua pelajar. Okey, sentiasa menjaga maruah diri dan keluarga supaya terus terjaga. Jangan cuba mempermalukan keluarga kita. Okey, buat yang terbaik. Okey. Seterusnya, pastikan menjaga hubungan bagi pelajar remaja yang bercinta. Elakkan terjebak ke dalam kancah maksiat. Okey, sekiranya terdapat pelajar yang yang cuba-cuba bercinta di alam persekolahan, cikgu harap kamu elakkan daripada terjebak ke dalam kancah maksiat. Okey, hubungan yang terlarang. Okey, jadi cikgu nasihatkan yang mula untuk berkawan. Okey, pastikan kawan itu dapat membantu kita supaya kita terus
berjaya, bukan yang merosakkan kita. Okey, seterusnya. Okey, jadi keperluan yang ketiga, dapat menjamin masa hadapan yang baik. Okey. Jadi pilihan bermoral menjamin pilihan yang lebih baik. Jadi bila kita membuat suatu pilihan berdasarkan semua perkara yang positif, maka dia akan menjamin pilihan di masa hadapan yang lebih baik. Okey, jadi sebelum membuat satu perkara, kita perlu buat pilihan yang baik, berfikiran positif. Okey, seterusnya. Keperluan yang keempat iaitu meningkatkan hubungan kerja sama. Okey, jadi kat sini sikap sentiasa bertoleransi dan saling membantu. Okey, jadi kita kena terapkan setiap hari iaitu sikap saling membantu. Okey, yang pertama sekali apa? Saling bantu membantu ke keluarga, adik, abang, akak, ayah, emak. Okey, jadi di rumah dahulu kita kena terapkan sikap saling bantu membantu. Okey, membolehkan setiap tugasan dilaksanakan secara bersama. Okey, tak kiralah kita bantu adik, next time adik pula akan bantu kita. Dan kalau contoh rakan-rakan sekolah kita, okey, setiap tugasan yang cikgu berikan, jika kamu saling bantu-membantu, maka esok lusa kita akan, jika kita ada masalah, kawan akan terus membantu. Okey, kawan akan terus membantu kita. Okey, right? Okey, seterusnya. Keperluan yang kelima iaitu melahirkan sikap hormat menghormati. Okey, mewujudkan hubungan yang harmonis kerana sikap hormat menghormati. Daripada sifat kita yang menghormati, okey, hormat menghormati keluarga. Okey, jadi akan mewujudkan suatu keluarga yang harmonis. Okey, adik hormat abang, abang hormat adik, okey, ayah hormat ibu, ibu hormat ayah, maka keluarga tersebut akan jadi harmonis. Okey, seterusnya memudahkan keharmonian dalam masyarakat terjalin. Jadi daripada keluarga kita dah terapkan sifat hormat menghormati, maka bila kita keluar kepada masyarakat, maka sifat tu tetap akan ada pada diri kita, iaitu hormat menghormati jiran tetangga, masyarakat dan semua sekali, negara lah ada sekali maka kat situ mewujudkan masyarakat yang harmoni. Okey, seterusnya. Okey, keperluan yang keenam, memupuk perpaduan dan keharmonian. Okey, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, elakkan perasaan syak wasangka dengan menulis perkara yang menggugat keharmonian dalam laman-laman sosial seperti Facebook yang boleh memecah belahkan masyarakat. Jadi daripada keperluan membuat pilihan bermoral tadi, kita dapat memupuk perpaduan dan keharmonian sesuatu negara. Okey, mula-mula individu, keluarga, masyarakat dan akhir sekali negara. Jadi kat situ masyarakat kita akan terhasil dengan masyarakat yang harmoni. Okey, dan elakkan perasaan syak wasangka. Okey, lagi-lagi dekat laman Facebook, okey, kita memuat naik perkara-perkara yang tidak benar ataupun yang kita buat sendiri. Okey, itu tidak patut dilakukan. Okey, contohnya di Facebook kita just bermula dengan memerli ataupun kita just mengata kawan-kawan kita, maka dari situ kita telah mewujudkan sifat negatif. Jadi elakkan supaya kita dapat satukan lagi hubungan itu supaya dia lebih akrab dan lebih positif. Okey, jadi saya rasa sampai di situ sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kat sini cikgu ada meninggalkan sedikit tugasan lah
okey, untuk pelajar-pelajar, okey, di mana pelajar-pelajar perlu menyediakan sebuah buku nota, okey, untuk subjek pendidikan moral sahaja, okey, sebuah buku saja. Okey, jadi pada muka surat pertama tadi, cikgu nak pelajar-pelajar membuat indeks. Okey, indeks di mana contoh cikgu tunjukkan dalam slide ni. Okey, macam nilah bentuk dia. Okey, kalau tercepat sangat, pelajar-pelajar boleh ulang balik video-video cikgu supaya pelajar-pelajar tidak ketinggalan. Okey, ini yang perlu ada dalam buku nota. Okey, pada muka surat yang pertama. Okey, indeks. Macam inilah contoh dia. Okey, seterusnya. Okey, yang ini bukan muka surat 2. Ini cikgu nak terangkan sahaja apabila kita belajar, okey, apabila kita belajar mendengar, kita belajar melihat, okey, daripada nota-nota yang cikgu berikan, cikgu harap pelajar-pelajar dapat membina peta I think. Kalau kat sini dia tulis mudahnya I think. Sebabnya daripada peta I think ni kita dapat lebih cepat mengingatlah. Okey, contohnya poin-poin penting dibuat dalam bentuk-bentuk peta I think. Okey, nota yang cikgu suruh buat pun nanti pelajar-pelajar cikgu harap kreatif buat dalam bentuk peta I think. Okey. Jadi untuk muka surat seterusnya, okey, muka surat 2 dalam buku nota, apa yang kita belajar tadi, apa yang cikgu terangkan tadi, jadi pelajar-pelajar tolong lengkapkan, okey, tolong lengkapkan ciri pilihan bermoral. Okey, cikgu dah tunjukkan contoh, terpulang pelajar nak buat macam mana pun peta I think tu, tapi berdasarkan ciri pilihan bermoral. Ada 4 tadi. Okey, ingat balik. Apa yang 4 tadi? Ciri pilihan bermoral. Kalau tak ingat, boleh ulang balik video cikgu. Okey, yang awal-awal tadi. Okey, muka seterusnya. Okey, ini untuk muka surat yang ketiga. Jadi kat sini sila lengkapkan. Pelajar perlu lengkapkan keperluan membuat pilihan bermoral. Okey, jadi ada 6 perkara tadi yang cikgu dah terangkan. Okey, kalau tak ingat, cikgu ulang balik. Boleh ulang balik video cikgu daripada yang tadi, yang asal lah, yang awal. Okey. Okey, jadi cikgu rasa ini sahaja tugasan yang perlu pelajar selesaikan untuk kelas kita pada hari ini. Okey, dan cikgu harap pelajar-pelajar dapat meneruskan kelas-kelas PDPR yang lain pada hari-hari yang akan datang, insya-Allah. Okey, kita akan berjumpa lagi. Okey, selamat sejahtera. Bye-bye.